Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sana tu, jemaah yang sedang makan tu, jangan terlena dengan nasi lemak. Boleh masuk dalam sekarang. Boleh sambung lepas ini ya. Ustaz punya kelas tak lama, 1 jam lebih sikit je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian hadis kita. Kitabus Shiyam. Coba buka bukunya, muka surat 337. Hadis yang ke-675. Karena hadis daripada bermula pada 669 sehingga 674 telah kita pelajari pada siri lepas, yakni berkaitan dengan Saumu Yaumil Syak dan juga bila seseorang itu diwajibkan mula berpuasa. Jadi lebih berkaitan dengan waktu. Dalam hadis yang ke-675 muka surat 337 dan hadis selepasnya 676, kedua hadis ini berkaitan dengan niat. Jadi dalam kitab ini disebut 2 hadis sahaja yang bicara tentang niat. 275 dan 276. 275 dan 2 saja nak tes mengantuk ke tidak. Kalau disalahkan dan dibetulkan tu maknanya sedolah. 675 676. Bismillahirrahmanirrahim. An Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Daripada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang malam harinya atau maksudnya sebelum fajar tidak berniat berpuasa, lam yubayyit, tidak berniat puasa pada malam harinya, yakni sebelum terbit fajar maksudnya. Qabla al-fajri fala siyamalah, maka tidak sah puasanya atau tiada puasa baginya. Dari segi zahir, hadis ini bermaksud bahawa puasa niat adalah wajib. Walaupun nanti ulama berbeza pendapat sama dia rukun ataupun syarat puasa. Dan dilakukan sebelum terbit fajar. Hadis ini. Tapi bila kita perhatikan hadis selepasnya, 676, An Aisyah radhiyallahu anha, Anisa Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui aku, masuk berjumpa dengan aku. Lalu baginda bertanya, hal indakum syai'? Dia tanya, adakah kamu ada sesuatu, memiliki sesuatu? Bahasa mudahnya, wahai Aisyah, pagi ini ada ke apa-apa, nasi lemak ke? Maknanya makanan untuk dijadikan sarapan pagi. Gitulah. Ada tak hari ini makanan untuk kita makan? Pagi ini berlaku pagi hari. Ya, tanya sarapan lah. Ada sarapan tak? Kulna, lalu Aisyah menjawab, la. Pagi ini tidak ada ya Rasul. Tak ada apa-apa makanan untuk kita makan pagi ini. Subhanallah. Rumah tangga seorang nabi, seorang rasul, ketua negara, pemegang kunci khazanah negara, rupanya pernah dapurnya tidak berasap. Itu luar biasa itu. Qala, lalu Nabi menjawab, oh, fa ini idzan shaim. Kalau begitu hari ini aku puasalah, Aisyah. Ini tanya bukan sebelum fajar, dah terbit matahari. Hanya tidak diketahui dengan pasti pukul berapa. Yang pasti sudah terbit matahari, sudah pagi. Sebab dia tanya nak makan untuk pagi. Kalau begitu aku puasalah. Karena tak ada makanan. Tsumma atana yauman akhar, kemudian lain hari dalam kesempatan yang lain Nabi datang menemui aku lalu bertanya, faqulna uhdiya lana hais. Aisyah, ada tak makanan hari ini? Aisyah menjawab, oh ya Rasul, uhdina lana haisun. Yakni ada orang yang menghadiahkan kepada kita, yakni hais. Hais ini yakni semacam makanan yang daripada tamar dan juga susu kambing. Campur minyak kambing, tak tahu rasanya macam mana, cobalah try sendiri. Coba tamar digaul dengan minyak samin, celup dengan susu kambing. Dan susu kambing pada saat Nabi masih daripada kilangnya yang asli.
perah sendiri. Cuma nak rasa, cuba try. Hais. Namanya hais. Faqala, lalu Nabi jawab, sebab ada orang bagi ya Rasul, ada orang bagi hadiah. Nih, hais namanya. Nabi kata, hari ini, tunjukkan Aisyah kepada aku, mana dia hais tu. Hari ini, hari, perlihatkan olehmu, wahai Aisyah, ni kepada aku, hais tersebut. Hari ini, walaqad asbahtu shaiman. Sebab pagi hari ini, aku sudah berpuasa. Pagi ini aku sebenarnya puasa. Tapi karena ada hais, fa'akalah. Nabi pun makan. Ini bukan Ramadan ya. Ini bukan puasa Ramadan. Dari zahir hadis yang kedua ini, sebelum nanti saya uraikan, nampaknya Nabi niat berpuasanya bukan malam hari. Kan tadi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada tak makanan? Oh tidak ada ya Rasul. Kalau itu aku puasa. Semuanya bukan niat puasa sejak malam hari sebelum fajar. Sah juga. Panjang hari Nabi berpuasa dan baru makan untuk berbuka petang harinya. Sementara pada kesempatan yang lain, baginda berpuasa. Lalu tanya pada Aisyah radhiyallahu anha, ada tak makan? Ada ya Rasul, ni hais nih. Nih, macam-macam nih, hais. Nabi kata, Nabi makan. Walhan Nabi telah berpuasa. So, dari zahirnya puasa rupanya boleh dibatalkan dengan makan. Ini puasa sunatnya. Puasa qada tak boleh. Nah, kalau hadis yang pertama tadi, sebagai dalil bahwasanya niat puasa itu mesti dilakukan sebelum terbit fajar. Tapi dalam hadis yang kedua ini, rupa-rupanya niat boleh dilakukan walaupun sudah terbit matahari. Tidak semestinya malam sebelum terbit fajar. So macam mana kita nak al-jam'u bainahuma? Macam mana kita nak menjamakkan, macam mana kita nak combinekan dua hadis yang dari segi zahirnya nampaknya. Saya katakan nampaknya karena mungkin bila perhatikan nanti ya tak bercanggah lah. Antara dua hadis yang nampaknya dari segi zahir bercanggah. Baik, seperti mana yang saya katakan tadi, kedua-dua hadis ini cerita tentang niat. Dan sedia maklum bahawa niat di dalam agama ini mempunyai kedudukan yang sangat-sangat penting. Hadis yang popular sekali, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja ada atau tiadanya suatu amalan itu gantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik, pertama saya ingin ulas tentang niat dahulu. Apa itu niat?